Selamat sejahtera semua. Mari kita masuk kepada tajuk baru 8.3 sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, dalam bab 8.3 kita akan belajar tentang kedua-dua garis ini ya. Okey, apakah itu garis selari dan apakah itu garis rentas lintang? Okey, sebelum tu mari kita baca standard pembelajaran dulu. Pada akhir pembelajaran kita akan dapat mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang. Okay, so first kita kena mengenal dulu. So, apakah itu garis selari? Okay, kita baca di sini. Garis-garis selari boleh ditandakan dengan anak panah. Nah, yang ini, satu garis lurus, lepas tu dia ada anak panah. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto. Nampak tak yang ini? Yang condong ni. Dua garisan yang biru yang condong ini. Okay, dan mereka ada satu anak panah kat situ. So, ini kita namakan sebagai garis selari. Okey, ini pasangan lah. Maksudnya kedua-dua garisan ini mereka adalah selari di antara satu sama lain. Okey, boleh ya? So, sekarang saya bagi contoh. Apakah itu garis selari? Ramai dah lupa lah tu. Katakan sekarang saya bagi garisan yang merah. Lepas tu saya bagi satu lagi garisan yang hijau katakan. Okay. Sekarang kedua-dua garisan itu, adakah mereka selari? Okay, macam mana kita nak tahu mereka tu selari ke tidak? Kita akan semak. Nampak tak? Jarak mereka sentiasa sama. Ini kita namakan sebagai garisan yang selari. Kalau kita panjangkan kedua-dua garisan ini pun, mereka punya jarak adalah sama. Masih sama, dia tak akan bertembung. Okay, so ini kita namakan pasangan garisan yang selari. Okay, so macam mana kita nak bagi tahu orang lain kedua-dua garisan ini adalah pasangan garisan yang selari? Senang sahaja kita buat anak panah. Cikgu, anak panah tu wajib ke atas ke? Tak kisah. Dia boleh je kalau awak nak buat anak panah yang macam ini, yang turun. Tak kisah. Okay, tapi kita buat satu je. Okay, so kita buat satu anak panah untuk kedua-dua garisan yang ini. So apabila kita nampak yang garisan yang ada anak panah macam ni, maksudnya kedua-dua garisan itu adalah pasangan garisan yang selari. Boleh belajar? Okay, katakan sekarang saya tambah lagi dua garisan. Saya akan tambah lagi pasangan selari yang lain. Saya guna warna, ini boleh nampak tak? Warna hijau. Katakannya di sini saya ada satu garis, tapi warna dia nampak macam sama. Warna oranye ke? Ke saya bagi tebal sikit? Ni, saya bagi yang ni. Okay. So, lepas tu saya bagi lagi satu garis. Nanti saya bagi warna lain. Okay. So, sekarang kita nampak kedua-dua garisan yang menegak ni jarak antara mereka sentiasa sama kan? So, saya pun boleh katakan saya pun boleh bagi tahu awak bahawa kedua-dua garisan ini selari. So, macam mana saya nak bezakan? Saya buat dua anak panah. Sebab kalau untuk satu anak panah, itu adalah garisan selari untuk yang yang condong ini. Pasangan yang condong ini. Untuk ini kita guna satu anak panah. Okey, kalau ada dua lagi garisan yang selari, pasangan selari yang lain, kita guna dua anak panah. So, untuk bezakanlah. Maksudnya mereka adalah pasangan garisan yang selari yang tak sama. Okey, boleh belajar. Ini cara kita buat. So, garis selari saya rasa semua dah faham. Mari kita teruskan kepada yang kedua. Garis rentas lintang. Jom. Garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus disebut sebagai garis rentas lintang. Maksudnya kalau satu garis lurus itu dia bersilang dengan dua garis ataupun lebih daripada dua garis lurus, itu kita akan namakan sebagai garis rentas lintang. Contoh dalam gambar rajah ini. Nampak tak garisan AB ini? Garisan AB ini dia bersilang dengan dua garisan yang selari di atas ni, betul tak? Minta maaf, saya buat cantik sikit. Nampak tak? AB ini dia bersilang dengan dua garisan lurus. Dia tak kisah dia bersilang dengan dua garisan yang bersilang ke tidak. Asalkan dia bersilang dengan dua garis lurus ataupun lebih daripada dua garis lurus, itu kita namakan sebagai garis rentas lintang. Saya bagi contoh.
Katakan. Lepas tu saya tambah lagi. Sekarang saya namakan ini sebagai garis AB. Ini sebagai garis CD. Garis AB dengan garis CD. Mana satu adalah garis rentas lintang, pelajar? Ingat, garis rentas lintang dia bersilang dengan dua atau lebih garis lurus. Kalau AB dia bersilang dengan dua garis lurus, betul tak? So AB adalah garis rentas lintang. Kalau CD, adakah dia garis rentas lintang? CD bukan. Sebab apa? Dia hanya bersilang dengan satu garis lurus sahaja. So, dia bukan garis rentas lintang. Okey, boleh ya? Senang nak faham pelajar. Okey, dengan itu, jom kita sama-sama tengok latih diri 8.3a. Okey, yang ini berada pada muka surat 188 dan 189 dalam buku teks korang ya. Okay, so untuk soalan 1, kita bincang terus kat sini je. Awak tak payah salin dalam buku teks ya. Yang awak kena buat tu nombor 2 dengan nombor 3. Okay, so awak terus tengok sama-sama. Okay, so salin objek yang ditunjukkan. Kita tak payah salin kita just bincang kat sini je. Lukis dan tandakan garis selari pada salinan objek itu. Okay, sekarang kita boleh nampak ini landasan kereta api. Okay, ada tak pasangan garisan yang selari, pelajar? Ada kan? Kita dah boleh nampak. Tadang. Minta maaf, saya patut guna pembaris. Okay, kita boleh nampak ini dengan yang ini. Okay, so kedua-dua garisan ini adalah selari. So, kita boleh label dengan yang warna merah. Ada lagi tak yang selari pada landasan ini? Ada. Boleh nampak kan di sini? Yang melintang, yang condong di sini, yang condong sebelah, yang pendek ini. Kita boleh buat panjang tak apa. Boleh nampak tak hijau? Hijau macam tak nampak, pelajar kejap. Nak guna warna apa Kalau guna warna hitam, dia lebih nampak kan? Boleh. So, dia sebenarnya di sini dia banyak. Okey, tapi kita lukis beberapa je lah, tak payah lukis banyak-banyak. Okey, di sini kita ada garis yang selari juga. So, di sini saya nak bezakan, saya buat dua anak panah. Okey, ini pun garisan yang garisan yang selari. Ini pasangan garisan yang selari yang kedua lah. Okey, boleh pelajar? Lepas tu untuk soalan B, papan hitam ni. Okey, so ada tak garisan yang selari? Ada. Jom kita tengok sama-sama. Yang atas ini betul. So, ini adalah garisan. Lepas tu, yang mana berselari dengan dia? Yang bawah sini. So, kedua-dua garisan ini mereka selari. So, saya letak satu anak panah. Maksudnya ini pasangan yang pertama lah. Ada lagi tak garisan yang selari untuk papan hitam ini? Ada. Kiri dengan kanan. Betul. So, kiri dengan kanan, saya pun lukis lagi. Tadang. Lepas tu, saya buat lagi. Tadang. Okay, so untuk pasangan selari yang kedua, kita buat anak panah 2 pula. Kali ni kalau saya nak ke bawah, saya buat ke bawah je. Boleh nampak pelajar? Minta maaf. Tak berapa jelas. Okay, so sini pun ada 2 pasang yang selari. Okay, kemudian untuk almari ini pula, ada tak pasangan yang selari? Yes, kita ada. Tadang. Yang tepi ni. Kejap. Lepas tu yang tengah-tengah ni, yang pintu ni. Lepas tu yang tepi ini. Okay, ini pun mereka adalah selari. Ketiga-tiga garisan ini. Ada lagi tak yang selari? Yes, yang atas almari dengan bawah almari. So, kita guna warna hitam. Atas. Lepas tu kita buat bawah. So, kedua-dua ini pun selari. Saya guna double anak panah. Itu sahaja pelajar.
Okey, tak susah untuk kenal pasti garis selari. So kalau kita rujuk kepada standard pembelajaran, kita sudah kenal garisan selari, iaitu garisan yang jarak antara mereka sentiasa sama. Lepas menerangkan, tadi saya sekali lah dah menerangkan. Okey, mengenali tu tadi kita sebab tak tahu kalau pasangan garisan selari mereka ada anak panah. Lepas terangkan iaitu jarak di antara kedua-dua garisan tu sentiasa sama. Lepas melukis. Sekarang kita dah melukis dah. Okey, boleh So sekarang kita tengok nombor 2 dengan nombor 3. So saya akan tunjuk salah satu soalan lah untuk setiap satu ni. Okey, yang lain awak buat sendiri. Okey, salin setiap rajah yang berikut. Awak kena salin salin rajah Soalan tak payah salin pun tak apa. Label garis yang merupakan garis rentas lintang sebagai AB. Okey, contoh katakan sekarang saya nak tengok soalan C. Saya buatkan soalan C. Okay, so untuk soalan C, kita nak cari mana satu garis rentang, lepas tu kita namakan sebagai AB. Okay, jom kita tengok sama-sama. Kita semak yang garis pertama ni dulu. Yang garis pertama ni dulu. Adakah dia merentas ataupun dia bersilang dengan dua garis? Tidak. So, ini bukan AB. Garisan yang kedua ini, adakah dia dia bersilang dengan dua garis? Tidak. So, bukan juga. Garisan yang ketiga ni, adakah dia merentas bersilang dengan kedua-dua garis, bersilang dengan dua atau lebih daripada dua garis lurus? Yes. A, B. Sebab dia bersilang satu garis lurus, dua garis lurus. Okay, so ini adalah AB. Jom kita semak yang ni pula. Adakah ini dia bersilang dengan dua atau lebih daripada dua garis lurus? Yes, dia bersilang dengan tiga. Dia dah lebih daripada dua garis lurus. So ini pun saya boleh namakan sebagai AB. Untuk soalan ni dia ada dua AB. Okay. Lepas tu kita tengok garisan yang last ini. Adakah ini dia bersilang dengan dua ataupun lebih daripada dua garis lurus? Tidak, dia bersilang dengan satu je. Okay, so tak payah. Okay. Kemudian lukis satu garis rentang yang lain. Ini awak kena lukis sendiri dan label garis itu sebagai PQ. So sekarang dalam gambar rajah untuk soalan C ini, awak sendiri kena bina satu garis lurus. Awak kena lukis satu garis lurus yang sekurang-kurangnya merentas ataupun bersilang dengan dua garis lurus. So, sekarang, awak ambil pembaris. Lepas tu saya nak tukar warna apa? Kejap. Saya guna warna hijau. Okey, mana-mana je. Oh, sorry. Katakan saya nak merentas dua garis je. Okey, sebab dia asalkan dia merentas dua ataupun lebih daripada dua garis kan. Okey, so lepas tu saya namakan sebagai P dan Q. Okay, mungkin awak tertanya-tanya, cikgu, untuk soalan nombor 2 tu jawapan yang 2C ni, jawapan PQ wajib kat sini je ke? Tak boleh ke saya lukis kat tempat lain? Boleh, tak ada masalah. Katakan saya nak buat satu PQ kat sini. Nampak tak? PQ yang saya buat di sini dia bersilang dengan 3 garis lurus. Boleh? Lepas tu awak namakan PQ je. Tak ada masalah. Awak nak buat di mana-mana ataupun awak nak biarkan dia bersilang dengan mana-mana dua ataupun lebih daripada dua garis lurus. Itu yang awak kena pastikan. Okey, PQ. Sebab kalau PQ itu adalah garis rentas lintang, maksudnya dia sekurang-kurangnya kena bersilang dengan dua garis lurus. Okey, kalau awak nak buat di sini boleh, awak tulis P dengan Q kat sini je. Kena ingat. Okey, tapi untuk soalan yang nombor 2 ni awak buat satu PQ je, cukup. Okey, awak buat satu garis rentas lintang je. Okey, boleh Seterusnya kita tengok nombor 3. Okey, nombor 3. Bagi setiap rajah yang berikut, tentukan sama ada garis yang dilabel PQ ialah garis rentas lintang atau bukan. Maksudnya di sini, setiap satu soalan A ataupun B ataupun C, kita perlu kenal pasti sama ada PQ itu dia bersilang dengan dua garis lurus ataupun lebih daripada dua garis lurus atau tidak. Kalau dia bersilang dengan dua atau lebih daripada dua garis lurus, maksudnya PQ itu adalah garis rentas lintang. Kalau dia kalau dia bersilang satu je, maksudnya itu bukan. Okey, jom saya tunjukkan soalan A. Soalan lain awak buat sendiri Okey, kita tengok PQ dulu. Ini PQ-nya. Adakah PQ bersilang dengan dua ataupun lebih daripada dua garis lurus? Yes. Di sini dia bersilang dengan dua garis ini. Okey, so maka kita boleh jawab PQ ialah. So kita jawab je lah ya. Okey, PQ ialah garis rentas lintang. Berikan justifikasi anda. Soalan dia suruh kita terangkan. Okey, so macam mana terangkan? Senang je. Kerana, awak jawab ya, kerana PQ bersilang dengan berapa garis lurus tadi? 2 garis lurus. Kalau dalam soalan rajah itu PQ dia bersilang dengan 3 garis lurus, awak tulis je bersilang dengan 3 garis lurus. Okey, kalau dia bersilang dengan 4, awak tulis je 4.
Okey, boleh Kalau soalan tu jawapan dia bukan, awak kena tulis justifikasi macam mana. Awak tulis je bukan, kerana PQ bersilang dengan satu garis lurus sahaja. Kalau dia bersilang dengan satu garis lurus, itu bukan namanya sebagai garis rentas lintang. Okey, itu sahaja. Senang kan pelajar? Okey, so untuk 8.3a ini, awak semua kena jawab soalan nombor 2 dengan nombor 3 sahaja ya. Nombor 1 tak payah. Okey, boleh 2 soalan je awak kena jawab. Soalan 2C dengan soalan 3A saya dah tolong jawabkan. So yang lain awak jawab sendiri. Tapi apa yang saya dah jawabkan tu awak kena buat juga salin juga pelajar.